Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi melaksanakan sebahagian daripada tuntutan-tuntutan Ramadan yang telah disusun, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk mengembalikan kita kepada fitrah yang sesuai, yang selari dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kana nasu ummatan wahidah. Manusia berada di atas umat yang satu, yakni dari segi keturunannya satu dan dari segi fitrahnya pun satu. Itu fitrah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan sekali lagi berada dalam Ramadan Al-Mubarak, yang mana sebahagian di kalangan sahabat handai, kenalan, saudara mara dan sebagainya yang kita bersama-sama mereka sebelum ini tetapi tidak diberi peluang, tidak diberi kesempatan sebagaimana yang kita hari ini diberi peluang dan kesempatan itu. Rebutlah peluang itu dan jangan sampai kita terlepas manfaat daripada Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang penuh untuk orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Qad ja'akum syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kamu satu bulan yang sangat diberkati, difardukan ke atas kamu berpuasa padanya, dibuka untuk kamu pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan padanya ada satu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan ataupun siapa yang terhalang daripada memperolehi manfaat, kebaikan, keberkatan daripada Ramadan ini, maka selama-lamanya ia akan terhalang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Ramadan yang datang pada kita berulang kali. Saban tahun kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak diberikan kepada umat-umat yang lain. Sembahyang difardukan ke atas kita dan difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kita. Cuma bezanya bilangan rakaat dan bezanya waktu, berapa waktu. Ramadan, puasa pun diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maksudnya puasa umat-umat yang terdahulu memang berpuasa, malah bukan umat yang dahulu, umat sekarang pun agama-agama lain pun ada puasanya. Ada puasa yang lebih teruk daripada kita, ada puasa yang sangat simple. Puasa yang teruk pun ada, puasa yang sangat mudah pun ada, dan kita berada di tengah-tengah itu. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kamu umat pertengahan, umat yang sederhana dalam semua aspek kehidupan. Kita tidak ke timur, kita tidak ke barat,
kita tidak terlampau mengejar dunia, dan kita tidak terlampau meninggalkan dunia, dan kita tidak terlampau mengejar akhirat dengan meninggalkan habuan kita di dunia. Sebab itu diperintah kita untuk memburu ataupun mencari faedah-faedah dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat, tetapi tidak pula diminta kita untuk melupakan dunia. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu bersiap sedia melengkapkan diri kamu untuk kehidupan kamu di hari akhirat, dan jangan kamu lupa kepada nasib habuan kamu di muka bumi. Dalam 2-3 minggu lepas, kami UTM ada datang sambut ni 2 orang profesor daripada Amerika, beragama Katolik. Mari dia cerita bila dah tahu kita dalam persediaan nak menyambut Ramadan dan sebagainya ini, dia cerita mengenai puasa. Tempat dia memang dalam ajaran Katolik ada puasa, dan puasanya ialah diharamkan makan daging pada hari Jumaat. Hari Jumaat, setiap Jumaat diharamkan makan daging. Itu dalam ajaran Katolik. Kalau makan daging pada hari Jumaat, dalam dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha. Kekal dalam neraka kerana makan daging hari Jumaat. Nak balun hak lain sampai pecah perut tak apa. Hari Jumaat tak boleh makan daging. Yang peliknya dia kata, yang saya ni, dia kata, ialah orang cerdik, profesor, Yang saya sampai nak pecah kepala, pelik ni, duk fikir, confused, keliru, celaru, apa semua lagi ada ni. Bila kami nak makan daging, kami pergi kepada Kanada yang juga menganut ajaran Katolik, tapi di sana makan daging tak masuk neraka. Itu yang pelik kita kata. Mana pelik? Dan dia minta izin untuk bersama-sama ikut ke masjid. Kita benarkan. Masa tu pergi ziarah masjid besi, masuk dalam masjid. Lepas tu saya nak buat apa yang you all buat, dia kata. Dan dia ikut semua, semayang ikut apa semua. Bila tanya tentang khutbah, ialah khutbah kita bahasa Melayu, tak ada translate pula. Yang masjid besi tak ada kita punya screen translation, Kalau dekat kami UTM memang ada. Jadi bila tanya apa khutbah tadi, apa perbincangan, kita kata tentang alam sekitar. Masa tu tentang jelumbu apa. Dia kata dalam sembahyang pun, dalam ibadat kamu pun sebut pasal alam sekitar. Dia terkejut. Mudah-mudahan kita kata dia boleh berfikir dan dia boleh melihat, mengkaji Islam kemudiannya, Jadi begitu kita kata dalam agama lain. Ada setengah agama yang lebih teruk daripada itu lagi. Puasa sampai 18 hari turut-turut. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi dalam satu daerah dia tak boleh ramai puasa. Mungkin seorang, mungkin 2 orang saja. Orang lain pakat bersedia untuk usung dia lepas tu. Itu maknanya beratnya puasa dalam agama lain. Ada puasa yang tak boleh. Puasa hanya tak boleh minum, tak boleh makan lain, minum susu, ataupun tak boleh minum satu benda saja. Minum susu tak boleh, hak lain, masa lain boleh. Begitulah maknanya peliknya yang lain. Dalam Islam ditetapkan batas-batas dan seadanya, yang mana kita kata segala perkara kita lihat dengan cara yang kita boleh terima dari segi rasional, ataupun semua yang diperintah Allah makbul. Lalu yang saya nak sebut tadi, dalam agama lain ada puasa. Kalau disebut tadi qad ja'akum syahrun mubarak, dalam Ramadan ini telah datang pada kamu satu bulan yang sangat diberkati. Mengapa? Apakah istimewanya Ramadan yang disebut sebagai bulan rahmat, bulan barakat, macam-macam lagi dalam Ramadan ini, Kerana puasanya telah dijawab tadi. Maknanya bukan kerana puasa. Sebab kalau kerana puasa, semua umat ada puasanya, semua agama ada puasanya. Cuma beza dari segi metodnya, beza dari segi manhajnya, beza dari segi syarat dan rukunnya, itu saja. Lalu yang kedua dia kata, lepas iftaradallahu alaikum siyama, disebut tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Ataupun disebut wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Inikah istimewanya? Di sana kita lihat lagi, di kalangan ulama-ulama ada menyebut tentang dibuka pintu syurga, memang pintu syurga itu terbuka betul. Ditutup pintu neraka itu memang tertutup betul, rapat-rapat neraka.
Malah disebut wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Memang syaitan dirantai, diikat betul-betul. Pun ada disebut juga. Tetapi di sana ada juga ulama yang menghuraikan maksud konteks hadis tadi. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, bukan dibuka dalam keadaan buka macam kita buka pintu ataupun kita tutup pintu. Tetapi hadis itu memberi maksud, dia kata, dan banyak lagi hadis yang lain yang memberi maksud yang sama. Tapi maksudnya dia kata, sekarang ini Ramadan istimewanya bukan kerana puasanya, bukan kerana terbuka pintu syurga, bukan kerana tertutup pintu neraka, tapi Allah sendiri dah sebut apa istimewanya Ramadan. Iaitulah Ramadan istimewanya kerana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Kerana turun Al-Quran, maka iftaradallahu alaikum siyamah, difardukan ke atas kamu berpuasa. Kerana turunnya Al-Quran, dibuka pintu syurga. Bagaimana dibuka pintu syurga? Sebab Allah dah sebut, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Aku tunjuk pada kamu jalan yang lurus, kamu nak beriman ataupun kamu nak kufur. Innaha wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini dia jalanku yang lurus, ikutlah jalan yang lurus ini. Jangan kamu ikut simpang siur yang lain, kamu akan terpesong daripada jalanku yang lurus. Maknanya Al-Quran yang diturun tadi, fihi hudan linnas, padanya pada Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memperincikan petunjuk itu satu persatu, wal furqan, dan dia menjadi pemisah, pembeza mana baik, mana tak baik, mana hak, mana batil, mana putih, mana hitam, mana halal, mana haram. Dan kemudian disebutkan pula innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Maknanya begitu sekali, kalau dah diperincikan setiap perkara dalam kehidupan kamu ni, semua sekali diletak, begitu sekali, baik, buruk dan sebagainya, pintu syurga telah terbuka untuk kamu. Sepatutnya sekarang kami dah tunjuk dengan jelas, ini dah jalan syurga, dah terbuka luas. Dan kalau kami dah buka jalan syurga macam tu seluas-luasnya, mana dengan perincian tadi, tak ada peluang sepatutnya kamu terperosok, kamu terjatuh, kamu menyeleweng. Nah, pintu neraka telah tertutup serapat-rapatnya untuk kamu. Kemudian tak cukup lagi, dalam bulan Ramadan ini melalui puasa yang kami datangkan, kami fardukan kerana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, kami fardukan puasa. Maka fardu puasa yang kita kata mengembalikan kita kepada fitrah tadi, iaitu fitrah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal pagi sampai senja, daripada senja sampai awal pagi kamu duduk dalam lingkaran ibadat. Pagi-pagi kita dah berniat untuk berpuasa, malah malam tu belum tidur kita dah niat dah. Tidur itu pun tidur dalam pahala puasa dah. Tidur dalam pahala puasa. Kemudian kita bangun pagi itu pun dengan pahala puasa kerana bersahur. Kemudian kita berpuasa, kita pergi bekerja dalam ikatan puasa, dalam ikatan ibadat. Kita balik bergegas berbuka dalam ikatan ibadat lagi. Mari pula bergegas ke masjid, ke surau, pun kita beribadat. Lepas ni imam bila pesan pula pakat niat, esok kita berpuasa. Kita putaran itu, kita niat, kita balik kepada ibadat dalam tempoh 24 jam selama 1 bulan. Sekarang ni syaitan dalam keadaan duk cari, duk walaupun dia bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala akan pesongkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi seolah-olah tak nampak jalan. Kok mana nak cari manusia ni? Kalau daripada awal sampai akhir kehidupan dia dalam satu hari itu semuanya dipenuhi, diisi dengan ibadat, di mana dia nak cari? Sebab orang yang berpuasa takkan dia nak pergi dekat dekat Bukit Bintang. Ya, orang yang duduk mari masjid, surau, tarawih, qiyam, takkan dia nak pergi pasar malam ataupun nak pergi pasar raya. Maknanya tak ada ruang. Sebab kalau kita pergi pasar raya sekejap saja, walaupun kita balik sembahyang tarawih ni, kadang-kadang kepiah duduk atas kepala lagi. Tak payah gumpal dalam tilah kain pun, atas kepala.
Apa boleh buat kalau pergi supermarket dah dia lalu depan kita dengan pakaian macam tu? Tak tengok rugi. Kan? Dia ambil kesempatan. Macam mana pun dia cari kesempatan. Sikit, tak banyak pun sikit dia dapat. Tapi kalau kita beribadat sepanjang hari tadi, mana tak ada ruang. Bila tak ada ruang, lalu dia kata seolah-olah pada waktu itu syaitan sudah terbelenggu. Tak boleh nak buat apa. Kalau syaitan terbelenggu, tak cukup lagi. Puasa. Dengan puasa kamu balik pada fitrah tadi. Kemudian kamu dibuka untuk kamu peluang syurga. Tertutup rapat peluang nak masuk neraka. Syaitan pula kami tolong. Belenggu. Tak ada ruang untuk intai kamu, untuk hasut kamu. Tak cukup lagi. Kami bagi satu lagi keistimewaan, tawaran istimewa. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Padanya ada satu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Kita hidup hanya 60, 70, 80 tahun. Nak banding dengan orang-orang dulu sampai 1000 tahun umur mereka. Mereka beribadat macam tu. Tapi kita walaupun umur sikit, Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak gandaannya. Ganda semayang, mereka semayang 2 rakaat fajar, 2 rakaat senja. Kita semayang 5 waktu sahwi semalam. 5 waktu dengan pahala 50 rakaat. Sebagaimana yang Rasulullah dah terima daripada awal. Tak cukup lagi. Diberikan pula satu malam setiap tahun mesti kita dapat peluang. Iaitu 84 tahun. 84 tahun kali 10 dah dapat 840 tahun. Sama dengan perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. 10 tahun saja. Kalau kita cari. Kalau cari betul-betul 10 tahun. Kalau kita buat itu dalam keadaan yang betul-betul betul. Ramadan ini pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Maknanya kalau kita daripada awal sampai akhir kita tak pilih-pilih, walaupun ada Lailatul Qadar itu disebut malam 17, ada yang sebut malam 21, ada yang sebut malam 25, ada yang sebut malam 27, yang penting dia kata malam ganjil. Tetapi ada satu syekh daripada Jordan, dia sebut dalam dia memang pakar dalam bidang falak. Dia kata paling hari yang paling itu, dia kata dalam kajian dia selama lebih daripada 20 tahun kajian dia. Dia tengok, dia kata malam Qadar ialah malam ganjil yang berlaku pada malam Selasa. Sekali lagi saya bagi peluang untuk sport tu. Kalau yang suka sport lah. Malam ganjil dan malam Selasa lepas 20 hari bulan. Lepas 20 hari bulan. Mana bila hari Selasa malam ganjil selepas 20 hari bulan, tengoklah dia kata ketenangan. Dia kaji dah 20 tahun. Memang ulama ni memang ulama yang sangat terkenal di Jordan ya. Jadi ini kita kata sebagai itu. Tapi jangan kita cari macam tu. Sebab kalau kita cari, mungkin kita silap hari bulan, perkiraan tarikh dan sebagainya. Hak yang malam ganjil jadi malam genap jadi malam ganjil. Masa tengok anak bulan itu awal-awal dah kita kata tak jadi umpamanya. Kita ambil contoh malam pertama sepatutnya itulah malam kedua. Malam pertama puasa kita sepatutnya dah malam kedua. Tetapi kita baru malam pertama, maknanya malam pertama tu malam ganjil, padahal yang kita mula semayang itu malam genap. Jadi malam 7, malam 9, malam 11, malam 21, malam 27, yang kita duk cari, duk pilih itu semua malam genap. Sampai sudah tak jumpa. Jadi jangan pilih. Kalau kita tak pilih, 10 tahun kita dapat 840 tahun beramal. Bayangkan kalau kita hidup, kita dah beramal lebih kurang 20-30 tahun. Mana kita, inilah kasih sayang Allah yang disebut sebagai sangat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi ruang yang macam tu. Tapi akhir sekali dalam hadis tadi disebut, yang ni yang sangat penting untuk kita lihat, kerana disebut man hurima khairaha faqad hurin. Kalau macam-macam keistimewaan tadi, tapi tak dapat lagi kita nak cari peluang itu, nak rebut peluang keemasan tadi. Siapa yang terhalang, siapa yang diharamkan daripada memperoleh kebaikan daripadanya, faqad hurin, maka dia selamanya akan diharamkan memperoleh kebaikan itu. Maka kita tak ada peluang. Maksudnya dah habis cara, habis jalan. Orang Kelantan kata cannot go.
Tak boleh gila-gila, tak habis teh. Kalau orang Terengganu pula habis teh, dia kata. Nak tambah kopi tak jadi apa dah. Jadi dah tak boleh nak buat apa dah. Kalau dah aku bagi ruang macam tu sekali. Tapi kamu tak dapat kesempatan itu. Lalu nak dapat kesempatan itu, apa dia punya kunci? Dalam setiap amalan dia sebut kuncinya satu, iaitulah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kamu diperintahkan melainkan mengikhlaskan baginya ibadat itu ataupun sembahan itu, pengabdian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas yang pertama, alif. Yang pertama yang pertama kita ambil Melayu, kita ambil Melayu. Yang pertama. Ataupun alif pun tak apa juga, istiqamah. Kita buat dengan cara istiqamah, itu ciri orang yang ikhlas dalam amalan dia. Istiqamah, bukan bermasa. Saya menulis, saya sebut bagaimana masyarakat kita hari ini kita nampak kadang-kala Ramadan ini sendiri pun macam seolah-olah pesta saja. Mari sekali Ramadan, semua sekali berpesta, kemudian hilang. Lepas daripada Ramadan, kita istiqamah. Kalau kita letakkan tekad dalam jiwa kita, dalam hati kita hari ini, kita nak rebut yang disebut tadi, dan kita tak nak termasuk dalam kumpulan orang yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terhalang maka dia akan terhalang selamanya tadi. Yang pertama sekali mesti istiqamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bagaimana Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang melakukan sesuatu amalan secara istiqamah walaupun sedikit. Kita tak buat banyak tak apa, kita buat sikit pun tak apa, tetapi asalkan kita buat itu dalam keadaan istiqamah. Dalam keadaan istiqamah. Semalam baru saya jumpa kawan, dia pergi sebelah satu kawasan di JB, satu surau. Dia semayang di surau. Memang semayangnya alhamdulillah penuh dengan semangat. Semayang 20. Sebab semayang 20, saya kira semayang 20 ni semayang orang yang sangat semangat lah. Banyak dah semayang 8 rakaat, termasuk kita juga yang kurang semangat lah tu. Dia memang semangat. Tapi dia kata malam kedua, malam pertama dia sabar lagi, malam kedua tak sabar. Saya kata pasal apa tak tahan? Ia memang tak tahan nak kejar. Tak tahan nak kejar. Semayangnya tak tahu, dengar apa yang disebut pun tak tahu, dia kata. Pasal apa? Sebab nak berlari. Nak 20, orang semayang 8, habisnya pukul 11. Yang 20 nak habis pukul 9.20. Pasal apa? Sebab kita tak tahu dari segi aulawiyat. Yang kita ingat bahawa Allah nak banyak, padahal Allah nak yang kualiti, bukan banyak. Sikit tetapi berterusan adalah lebih baik daripada kita baca Quran sampai bekak pipi, tapi sekali setahun, malam nisfu Sa'ban. Hak lain kita tak nak baca. Jadi lebih baik dia kata kamu istiqamah. Yang pertama istiqamah. Yang kedua ikhlas. Khususkan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita sebut tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Khususkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang ramai, bukan kerana sambutan, bukan kerana kebiasaan, bukan kerana adat. Saya sebut dalam tulisan saya situ, saya kata Ramadan ini sama ada bulan beribadat ataupun bulan beradat. Sebab banyak orang jadi tradisi, jadi ibadat, jadi adat saja, bukan untuk memenuhi kehendak dan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adatnya kita ikut saja apa yang telah berlaku, tanpa kita tengok mana yang terbaik daripada yang baik. Mungkin yang baik yang kita buat sebelum ni bukan tak baik, tapi ada lagi yang terbaik, dan yang terbaik itulah yang dinamakan aulawiyah. Mana yang lebih aula? Sebab kita umat yang terbaik, bukan umat yang baik. Kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terpilih. Jadi amalan kita pun mesti amalan yang terbaik. Jadi tengok antara yang terbaik daripada yang baik. Ambil contoh senang saja umpamanya. Yang terbaik antara makan berbuka, makan masa berbuka, makan kuih dengan tamar. Tamar kita pilih. Alhamdulillah, sebab itu yang terbaik. Semayang tarawih 8 rakaat kita nak semayang. Kemudian antara semayang tarawih kita nak tunggu 8 ataupun 20, tak kisah itu, dengan semayang witir, semayang rawatib. Semayang rawatib kita tak semayang. Pasal apa? Sebab nak bersedia untuk semayang tarawih. Padahal dari segi fadilat, semayang rawatib lepas ataupun sebelum isyak adalah lebih aula daripada semayang tarawih.
Tapi kita duduk saja, duduk tunggu semayang tarawih, padahal pahalanya jauh lebih besar semayang rawatib, aulawiyat. Itu aulawiyat kita kata. Pasal apa tak semayang rawatib? Sebab rawatib ni bila-bila masa pun kita boleh semayang. Tarawih bulan Ramadan saja. Jadi semayang tu bila-bila masa pun kita boleh semayang, jadi bila-bila masa pun kita tak semayang. Kita rugi. Padahal kita dapat peluang hak tu sikit saja semayang kita. Jadi itulah kita kata contoh-contoh aulawiyat yang kita pilih yang terbaik. Khususkan kepada Allah dan pilih yang terbaik. Kemudian lepas tu ish itu hisab, hitung, yakni muhasabah. Menghitung, menghisap amalan kita, mengidik. Kata Abu Bakar Al-Waraq satu hari dia termenung sambil menangis. Abu Bakar Al-Waraq ni tok guru pada Imam Al-Ghazali. Dia menangis, lalu sahabat-sahabat dia mari tanya, "Ya Syekh, pasal apa kamu menangis?" Dia kata, "Sebab amalan aku tak diterima oleh Allah." "Macam mana kamu tahu amalan kamu tak diterima oleh Allah?" Sahabat dia tanya. "Aku tahulah yang amalan aku tidak diterima oleh Allah sebab aku mengajar bab ni." Dia kata. Habis sahabat dia kata, "Kalau dah tak diterima oleh Allah, buat apa kamu beramal? Tak payah beramal." Dia kata, "Memang aku tahu amalan aku tak diterima oleh Allah, tapi aku beramal kerana satu hari nanti mudah-mudahan dia terima balik selepas aku bertaubat daripada tidak ikhlas dan sebagainya ini." Yang ni dia nak gambarkan salah faham masyarakat, setengah masyarakat yang menganut ajaran tarikat yang menyeleweng ini. Dia kata selagi kita tak ikhlas jangan beramal. Jadi lebih baik kalau tak ikhlas baik tak usah beramal. Jadi sampai bila nak ikhlas kalau tak beramal? Pasti takkan beramal, pasti takkan ikhlas. Jadi dia kata amal-amal mungkin 10 tahun kita tak ikhlas. Sekarang kita menyesal, ya Allah, apalah faedahnya aku beramal kalau tak ikhlas? Ya Allah, apalah tujuannya aku buat? Semata-mata kosong saja, buang masa saja. Lalu pada masa itu kita menyesal sungguh-sungguh, kita bertaubat pada Allah dengan sifat tidak ikhlas kita, Allah kembalikan semula pahala yang lepas. Itu tujuannya. Dan ini dibahaskan panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali. Bila sebut pasal ikhlas, satu perkataan yang paling mudah kita sebut, mudah sebut, tapi sangat payah nak dihuraikan makna ikhlas, lagi payah untuk diamalkan. Sangat payah. Seorang peniaga, dia ni memang pakar sulaman di kota Basrah, Abu Sulaim As-Sulami. Pakar sulaman. Dia berniaga, dia sulam, dia berniaga, dia sulam, dia berniaga, dia jual kat pasar. Kemudian satu hari orang mari nak beli sulaman dia, bila buka saja tanya harga berapa, dia pun sebut harga. Kawan ni pun terkejut, tutup balik. Tutup, tak jadi beli. Pasal apa? Dia kata saya boleh beli dengan harga berapa-berapa. Maknanya sangat jauh dengan harga yang ditawarkan oleh penyulam tadi. Kawan ni pun kalau macam tu, dia pun ikat balik, dia turun balik. Tak jadi jual. Balik dan dia termenung, dia menangis di rumah. Orang yang tengok kes itu tadi, tengok Syekh As-Sulami tadi, ini ulama tasawuf ni, As-Sulami ni. Tengok dia menangis ni, mari balik dekat orang yang nak beli dekat pasar tadi. "Kamu ni memang tak ada hati perut," dia kata. Syekh ni memang pakar, kami kenal pakar menyulam tempat ini. Dan kamu telah menawarkan harga yang sangat rendah sehingga dia berkecil hati dengan tawaran yang kamu beri. Dia kata, "Sebenarnya saya bukan nak tawar dengan harga yang rendah macam tu, tapi saya pun pakar sulaman. Bila dia buka saja sulaman itu, saya terus nampak mana cacatnya. Saya boleh tegur satu persatu. Kalau saya tegur lagi dia terasa hati. Nanti saya buat balik kat kampung saya, kat negeri saya pula sulaman ni, sebab saya nak jual kat sana. Bila sampai kat sana, saya akan bertemu ramai lagi pakar-pakarnya yang akan menyebut sulaman ini tempat yang saya tak nampak cacatnya. Mereka akan nampak. Tapi tak apalah kalau kamu cakap macam tu." Saya pergi jumpa Syekh tadi. Dia pun pergi jumpa, dia pun cerita apa yang berlaku. Bukan dia nak kecilkan hati, dia minta maaf. Dia kata, kawan ni kata, As-Sulami kata, dia kata, "Sebenarnya aku bukan berkecil hati dengan kamu, tetapi aku berfikir, bila kamu buka saja aku nampak kamu ni memang orang yang ahli dalam bidang sulaman. Bila kamu tengok saja, kamu terus tawar dengan harga yang rendah, maknanya kamu betul-betul tahu tentang sulaman aku. Aku tahu bahawa tempat kamu pasti ada orang yang lebih handal yang akan mengkritik.
dan selain daripada tempat kamu ada yang pakar, yang maha pakar dalam sulaman ini, yang boleh mengkritik sulaman aku. Hari-hari kerja aku menyulam dengan kehidupan yang diperintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak tahu sulaman aku sampai ke mana, setakat mana dia punya kualitinya. Itu mana ibadat dia nuh duk tengok ni. Aku menangis tengok bila kamu kritik saja sulaman aku. Aku ingat aku juga menyulam lain lagi selain daripada anyaman ini. Aku duk ingat hak sana duk kritik aku apa-apa. Dan nak cerita pada kamu satu kisah. Dia kata di kota Basrah ini ada seorang lelaki, seorang qari, dia duduk lepas sembahyang subuh, dia duduk atas beranda dia di loteng sana, kemudian dia membaca Quran. Di depan rumah dia tempat lalu lalang dia. Dia membaca Quran sampai dia tertidur. Dia tertidur, letih dia tertidur atas tu. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh malaikat. Dia kata, kamu telah membaca Al-Quran, tapi sayangnya Allah telah perintahkan aku campakkan balik pahala amalan itu kepada kamu. Mana tak buat naik atas. Dah nak buat naik tadi. Malaikat yang jaga, kita pernah sebut dalam bab akidah itu, ada malaikat yang jaga waktu fajar dan ada malaikat yang jaga waktu senja, ya. Mana bertukar dia punya shiftnya. Jadi yang ni nak naik, tapi suruh lontar balik amalan itu. Kawan ni kata, pasal apa? Adakah yang aku baca tak betul? Apakah salah bacaan aku? Aku rasa tak ada salahnya. Aku baca semua sekali dengan teliti. Dia kata, memang betul, kamu baca dengan betul. Aku dengar pun tak ada yang salah. Sebab itu aku buat naik. Tapi sebenarnya tanpa kamu sedar bahawa waktu orang lalu tadi, waktu orang lalu di jalanan, kamu meninggikan suara kamu supaya orang di jalanan sedar yang kamu sedang baca Quran. Jadi Allah pesan supaya kamu pergi minta pahala dengan dia, jangan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata sangat payah. Ikhlas memang sangat mudah untuk kita sebut, tapi sangat payah untuk kita laksanakan. Orang yang mengatakan ikhlas, lagilah payah nak ikhlas. Mana kalau dia kata saya ikhlas, lagilah payah. Hari dia kata ikhlas tu dia ikhlas sungguh, esok dia tak ikhlas balik. Setahun dia kata ikhlas, tahun depan tak ikhlas dah. Dia ungkit balik, aku dulu ingat dak. Segala macam dia sebutlah, ingat, bila dah ingat dak tu habislah. Itulah dia kata, kemudian selepas muhasabah, menghitung, kemudian kita L-nya lupa. Yang ni kita lupakan amalan yang kita buat. Yang amalan baik yang kita buat lupa. Yang kamu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak diketahui, itu maksud lupa. Yang kita ingat amalan-amalan kejahatan, bila silap sikit saja kita kena ingat dan kita terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kebaikan bila kita buat, kita lupakan, seolah-olah kita tak buat yang itu. Kita buat yang baru. Kita cari yang baru untuk buat lagi. Nah itu, sebab itu dia kata A tu. Yang berikutnya amal. Mana terus amal. Sebab hak lepas tu kita anggap tak mungkin, tak diterima, mungkin apa. Jadi kita terus buat. Dan akhir sekali S-nya ialah kita sabar. Sabar dalam beramal. InsyaAllah kita akan sampai kepada apa yang dikehendaki, yang dihajabkan dan yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita. Sekali lagi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah lanjutkan usia kita sampai kepada penghujung Ramadan yang melayakkan kita untuk sampai kepada fitrahnya, kembali kepada fitrah yang melayakkan kita menerima anugerah Aidul Fitri, hari raya kerana kembalinya kita kepada fitrah, kegembiraan kerana kembalinya kita kepada fitrah yang asal. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.